Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Jiha binti Muhammad Khair, pemegang kad matrik A178136, dan saya mewakili dua orang rakan sekumpulan saya, Raushan Fikri Suhaimi dan juga Farah Ahmad Fauzi. Dalam video ini kami akan bentangkan tajuk poster kami, iaitu Analisis Retrospektif Kerajaan Abbasiyah di Kahirah 1251 hingga 1517. Yang pertama, pernyataan masalah. Bannister 2015 menghujahkan bahawa Kerajaan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-13 Masihi hingga awal abad ke-16 Masihi berupaya mengekalkan kuasa politik sedia ada dengan kedudukan dan pengaruh Mamluk yang turut terlibat secara langsung dalam hal ehwal pentadbiran Islam di Kahirah. Objektif kajian: meneliti sumbangan khalifah dalam meneruskan kelangsungan Kerajaan Abbasiyah di Kahirah demi mengekalkan kuasa politik sedia ada dengan penglibatan pihak Mamluk. Metod kajian: kajian sejarah dan analisis kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raushan Fikri bin Suhaimi. Saya mewakili kumpulan kami untuk membentangkan tajuk kami. Hasil kajian kebangkitan kuasa Abbasiyah di Kahirah. Seperti mana kita tahu, Baghdad telah pun diserang oleh kerajaan Mongol dan telah pun jatuh pada tahun 1261. Dan kerajaan Mamluk yang berkuasa di Mesir pada ketika itu mengambil sisa-sisa perjuangan kerajaan Abbasiyah di Baghdad, membawa balik kepada Kahirah di Mesir dan menghidupkan kembali kerajaan Abbasiyah di Kahirah Mesir pada tahun 1261. Terdapat 23 orang khalifah Abbasiyah di Mesir sebelum kekhalifahan ini diserahkan kepada Sultan Salim I pada tahun 1517. Kerajaan Abbasiyah di Mesir mempunyai khalifah. Khalifah yang pertama dalam kerajaan Abbasiyah di Mesir adalah Al-Muntansir. Ya, dan kerajaan yang dan sultan yang terakhir ataupun raja yang terakhir kerajaan Abbasiyah di Mesir adalah Al-Mutawakkil yang ketiga sebelum diserahkan kepada Sultan Salim yang pertama dan bertukar kekhalifahan daripada Abbasiyah kepada Uthmaniyah. Bidang kuasa Khalifah Abbasiyah di Mesir ini amat terhad sebenarnya, di mana ia hanya tertumpu pada 3 aspek sahaja. Yang pertama adalah ketua dalam semua urusan agama, yang kedua adalah tiada langsung kuasa politik, dan yang ketiga sebagai lambang raja dan untuk merasmikan sesebuah majlis sahaja. Seterusnya adalah sumbangan Khalifah Abbasiyah di Mesir. Yang pertama adalah politik dan pentadbiran. Yang pertama adalah perjanjian kerajaan Islam dengan kawasan sekelilingnya seperti kerajaan Rom dan juga sebagainya. Melantik ulama untuk mengajar di Al-Azhar Mesir dan melantik para hakim dan pegawai untuk mentadbir urus kerajaan Abbasiyah. Yang kedua adalah dari sudut ketenteraan. Abbasiyah memiliki tentera yang kuat di Mesir kerana Mamluk merupakan tentera upahan daripada Abbasiyah yang Abbasiyah ambil pada peringkat awalnya dan berjaya menjadi kerajaan Mamluk yang kuat di Mesir. Yang kedua, berjaya mengalahkan Mongol. Peperangan Ain Jalut, rasanya ramai sahabat yang tahu tentang peperangan Ain Jalut ini, dan kerajaan Abbasiyah menang menentang Mongol di peperangan Ain Jalut. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Perdagangan dengan Perancis dan juga Itali. Seperti mana kita tahu, Mesir sangat dekat dengan Perancis dan juga Itali. Jadi mereka melakukan banyak perdagangan dengan Perancis dan juga Itali dan mengekspor hasil pertanian mereka ke Perancis dan juga Itali. Mesir berhampiran dengan Sungai Nil dan setiap tumbuhan ataupun buah-buahan yang mereka hasilkan memang sangat-sangat berkualiti tinggi. Dan yang keempat iaitu ilmu pengetahuan. Sebenarnya kita tahu Mesir ada satu universiti yang tertua iaitu Al-Azhar dan ramai ulama-ulama yang lahir
di Mesir pada zaman pemerintahan Abbasiyah di Mesir. Yang pertama adalah ulama sejarawan yang terkenal iaitu Ibn Khaldun. Yang kedua adalah Nasiruddin At-Tusi. Yang ketiga adalah Imam As-Suyuti. Dan yang keempat adalah pakar hadis di dalam mazhab Hambali iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Setakat itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.